Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kali ini tafsir kita berhubung dengan surah Qaf ayat 31 sehingga 35. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, setelah Allah menceritakan tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang yang menderhakai Allah di dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang syurga. Dan kita mendapati demikianlah pendekatan Al-Quran. Apabila dia menceritakan tentang syurga, diikuti dengan neraka. Apabila diceritakan tentang neraka, diikuti dengan syurga. Supaya manusia itu mempunyai imbangan di dalam hidupnya. Bahwasanya kebaikan mempunyai harapannya dan keburukan akan menemui pembalasannya. Hidup bukan kekecewaan, tetapi hidup juga bukan pelanggaran dan kemelampauan. Di dalam dalam ayat-ayat ini, daripada ayat 31 hingga ayat 35, Allah menceritakan tentang syurga. Seperti mana begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang syurga. Dan salah satu perkara yang penting untuk kita tahu bahawasanya mengetahui tentang kewujudan syurga dan kewujudan neraka, al-jannatu wan-nar, akan mengubah persepsi kehidupan manusia, persepsi manusia terhadap kehidupan. Jika tidak, hidup penuh dengan kekecewaan. Orang-orang yang hidup atas dunia ini, bukan semua nikmat dunia dia akan perolehi. Bahkan banyak nikmat yang kita ingini, kita tidak mendapatnya. Ada perkara yang begitu kita ingini, kita tidak memperolehinya. Hatta kalau dia kaya, dia mempunyai kuasa yang sangat besar, bukan semua perkara yang dia dapat nikmati. Dengan perubahan umur manusia, ada banyak keterbatasan. Bertambah umur tua, makanannya terbatas. Kalaupun sedap, dia tak boleh makan sampai berkilo-kilo banyaknya. Kalaupun dia pergi melihat kecantikan, matanya melihat kecantikan, belum tentu dia dapat memilikinya. Kalaupun dia dapat memilikinya, belum tentu dia dapat duduk bagi setiap penjuru kecantikan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan syurga. Uzlifah ini dekat, didekatkan. Sebab itu kita Quran kata, orang kafir kata, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah berhala, kami nak dekatkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, kita panggil Muzdalifah. Muzdalifah, dia dekat. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila jannah itu didekatkan. Apa maksud didekatkan? Maksudnya ialah uzlif ini macam dipersembahkan, diberi, dihantar kepada kita. Selama ni kita duduk di dunia, kita dengar tentang cerita syurga. Kita percaya, tapi ia jauh daripada kita. Apa yang kita bayangkan tak mungkin mencapai syurga. Kerana Allah menyatakan, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam jantung hati manusia. Maksudnya keindahan yang beyond any imagination.
Keindahan yang mengatasi segala gambaran ataupun segala khayalan. Kita tahu dia indah, dia cantik, kita tahu. Tapi dia jauh. Kita berharap untuk memasukinya. Apabila berlakunya kiamat, kita mati dan kita dipilih sebagai kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki syurga. Sebelum kita memasuki syurga itu, kita akan mendapati syurga itu muncul dengan dekat kepada kita. Segala yang dahulunya hanya menjadi kata-kata dan khayalan, hari ini ia berada di hadapan mata kita. Saya buat contoh yang lain, tuan-tuan. Kita minat dengan satu kereta yang mewah misalnya. Kita tengok di katalog saja. Cantik, tengok. Kita suruh orang tu hantar gambar kiri, kanan, depan, belakang. Kita tertunggu-tunggu nak tengok apabila kereta tu benar-benar datang depan kita dan menjadi milik kita. Macam mana perasaan kita apabila melihat dia merentasi daripada apa yang kita andaikan. Kecantikan, kehebatannya. Kita nak tengok satu orang, selama ni kita tengok gambar dia, tak kiralah kekasih kita ke apa, duk cakap di telefon dia, kita menanti dia muncul. Padahal itu dunia. Bagaimana manusia kita di dunia, kita salat, kita zikir, kita sebut Allah janji syurga. Ia ada di dalam ingatan kita selalu dan harapan kita untuk masuk syurga. Tapi ia jauh daripada mata kita untuk membayangkan, telinga untuk mendengar. Apabila sampai kiamat, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, maka didekatkan syurga kepada golongan muttaqin dan ia bukan jauh. Kalau dahulu jauh, sekarang ia tidak jauh lagi. Kau lihat syurga yang selama ni kau cakap tentangnya. Saya cakap tentang syurga, belum tentu tuan-tuan yang dengar tentang syurga, mudah-mudahan kita semua harap cerita. Tuan-tuan dengar saya cerita, saya pun cerita berdasarkan apa yang Quran bagi tahu. Mata nak bayang, macam mata tuan-tuan tak mampu bayangkan, demikian mata saya tak mampu bayangkan keindahannya. Tapi wa uzlifatil jannah, hari kiamat didekatkan syurga. Lil muttaqin, kepada orang-orang yang muttaqin. Muttaqin macam mana yang tuan-tuan baca selalu, hudal lil muttaqin. Quran menjadi petunjuk kepada muttaqin. Siapa? Allah dah bagi tahu dah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan yang ghaib, yang mendirikan salat dan apa yang kami berikan kepadanya mereka belanjakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang beriman dengan apa yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum daripadamu, dan mereka itu dengan hari kiamat, hari akhirat, yuqinun, meyakininya. Allah kata apa? Sambung ayat tadi. Setelah Allah kata dia tak jauh, kau dah nampak dah, kamu nampak dah. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah apa yang kamu dijanjikan. Dulu kamu, Tuhan janji pada kamu, ini yang kamu janjikan. Likulli awabin hafiz, untuk semua awab dan hafiz. Awab maksudnya orang yang raji', kathirul ruju', orang yang sentiasa balik pada Allah. Manusia semua buat dosa, tapi awab buat dosa, patah balik pada Allah. Aku silap, sentiasa sensitif dengan kesalahannya. Ya Allah, mohon ampun padaku. Awab.
Hafiz, maha sangat menjaga, yakni jaga batasan-batasan Tuhan. Manusia ni macam mana dia jaga batasan Tuhan pun dia terlanggar. Jadi Allah kata dia awab, dia balik selalu pada Allah. Awab sentiasa balik, silap minta ampun, silap minta ampun. Setelah dia balik, dia jaga. Tapi kadang-kadang silap pula minta ampun. Bukan patah balik ataupun tak peduli, kemudian berlakulah apa, langgar apa yang dia nak langgar, lepas tu minta ampun. Tak, dia awab, dia patah balik. Dia sentiasa rujuk, raji' balik pada Allah, dan dia jaga hukum hakam Allah. Tapi insan daripada umur baligh ataupun umur dia insaf, umur kita insaf 20, 30, sementara nak sampai umur kita mati mungkin 40 tahun, kita terpaksa hidup dalam keadaan kembali pada Allah dalam menghadapi dosa dan menjaga hukum hakam Allah. Kalau sehari setakat bulan puasa je nak jaga, taklah berapa susah sangat sebulan. Tapi untuk mencapai syurga itu, pertarungan kita dengan kehidupan ini bermula daripada kita baligh ataupun kita dah insaf, bertaubat pada Allah, seterusnya sehingga nafas keluar daripada hidung, daripada diri kita. Kita nak kena awab dan hafiz. Kalau bulan puasa senang, tinggal lagi beberapa belah hari lepas pada hari ni merdeka lagi dah. Tapi kehidupan yang panjang. Sebab itu perkara yang paling susah dalam hidup ini bukan soal mengamalkan agama, bukan soal bertaubat, tapi istiqamah terhadap amalan itu, untuk meneruskan pegangan itu. Allah kata, siapa dia? Mereka ni man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Sesiapa yang khasyar rahman bil ghaib, yang takutkan ar-Rahman bil ghaib, dalam keadaan ghaib, dia tak saksikan Allah, unseen Tuhan. Hidup ni ada dua benda yang kita takut, dua kategori. Ada perkara yang apabila kita takut, kita benci benda tu. Kita takut COVID, kita benci, ya. Kita takut orang pencuri, kita benci pencuri. Tapi kita takut Tuhan, kita sayang Tuhan. Kita sayang Tuhan. Ada, kita pun mungkin takut, sebagai orang takut isteri dia juga, atau takut suami dia, tapi dia takut dalam sayang. Maksudnya dia tak benci, tapi dia takut nak langgar apa yang suami dia tak suka, apa yang kekasih dia tak suka. Allah melebihi daripada itu. Kita takut kepada Allah, tapi kita sayang padanya. Maka Allah padankan man khasyiyar rahman, siapa yang takut kepada Ar-Rahman. Nama dia banyak, tapi dia pilih Ar-Rahman, yakni yang Maha Pengasih. Kita biasanya takut pada yang bengis. Tengok Quran. Oleh kerana ia ada firman Tuhan. Man khasyiyar rahman, orang yang takut pada yang Maha Pengasih. Patutnya yang takut kepada yang Maha Penghukum. Tapi Allah ada lagi Al-Jabbar, Tuhan yang Maha bengis, Maha bertindak. Al-Muntaqim, yang membalas dendam. Tapi bila Allah pilih ayat ini, man khasyiyar rahman, kerana ketakutan orang mukmin kepada Allah ialah ketakutan yang dibaluti cinta. Tuhan itu dicintai dan ditaati. Sesiapa yang mentaati Allah dalam keadaan benci, ia tidak mencapai makna ibadah. Sesiapa yang
menyayangi Allah tapi tidak mentaatinya, dia juga tidak mencapai makna ibadah. Aku cinta pada Allah, tapi ibadah aku nak buat cara aku sendiri, tak diterima di sisi Allah. Aku ibadah ikut Allah, ikut Rasul, tapi aku geram lah. Tuhan ni banyak sangat benda dia bagi kat kita suruh buat. Dia benci. Sebab itu ibadah ialah al-hubb wal khudu', cinta dan tunduk. Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan datang kepada Allah dengan qalbin munib, dengan hati, dengan jantung hati yang sentiasa menghadap, yang sentiasa mengarah kembali kepada Allah. Ada orang jiwa dia sentiasa jantung hati dia kadang-kadang dia balik pada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa balik pada Allah. Kadang-kadang insan terlalai. Of course benda tu akan berlaku bagi manusia, tetapi sentiasa munib, hanya qalbun munib saja. Allah kata yang akan memasuki apa yang disebut selepas itu, udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud, masuklah dengan salam, itulah hari yang kekal abadi. Masuk dengan salam boleh jadi maksudlah ke dalam syurga. Udkhuluha, kamu masuk dalam syurga dalam keadaan kamu tak takut apa. Tuan-tuan masuk dalam rumah tuan-tuan dapat satu hadiah, dapat tanah. Kadang-kadang kita tak confident, betul ke milik aku ni? Ataupun ada orang lain minta pula lah. Ada benda jawatan kita, orang yang dapat jawatan, dia pun tak confident. Kita tengok kadang-kadang jawatan tu besar. Ini Perdana Menteri Pakistan, jawatan besar, tapi orang lain pergi patai pula. Kita tengok dalam negara kita, Perdana Menteri berapa kali tukar. Semua tu ada benda belaka. Hatta rumah kita masuk, aku ni berapa hari nak boleh duduk dalam rumah ni. Hatta kalaupun kita muda, keluar pada rumah kita belum tentu patah balik, masuk balik rumah kita. Allah kata tentang udkhuluha bisalam, kamu masuk dengan sejahtera, confirm milik kamu, hak kamu tak usah takut apa, kamu punya syurga tu. Sebahagian mufassir kata udkhuluha bisalam, dengan maksud kamu masuk dalam keadaan kamu bagi salam kepada ahlinya. Macam mana kamu di dunia. Zalika yaumul khulud, yang demikian itu hari al-khulud, yang kekal. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tuan-tuan sebahagian umur berapa? Pencen. Ada yang buat rumah pencen. Berapa hari kita nak ada rumah kita? Makan yang sedap, pokok. Kadang-kadang kita masuk rumah baru, 2 tahun bocor. Kadang-kadang tak dan setahun bocor rumah kita. Beli kereta, masa hari pertama kita beli, syok. Kadang-kadang kemudian aksiden. Apa saja yang kita miliki di dunia tak kekal. Isteri yang kita miliki, hari pertama kahwin cantik, lepas tu kita pun duk kuih tua, dia pun tua. Makan yang sedap, orang tengok, tuan-tuan Ramadan, tuan-tuan tengok, beli makan sedap, kena 3 suap, 4 suap, segala kesedapan, bayangan, kehendak, nafsu kepada makan berakhir. Tak boleh ada, aku cukup dah. Boleh letak 10 hidangan depan, asal yang ni satu, ni yang satu. Dunia yang penuh dengan limitation, syurga yang kekal abadi. Kemudian Allah kata, lahum
ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka itu apa sahaja yang mereka kendaki padanya. Apa saja yang manusia kendaki dalam dunia ni, dia dapat dalam syurga. Apa saja yang manusia mungkin tuan-tuan bayangkan kehendak tuan-tuan dalam dunia ni, Allah kata lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apa saja yang mereka mahu. Waladaina mazid. Di sisi kami tambahan lebih daripada apa yang mereka nak. Ini ahli syurga. Tuan-tuan dalam dunia ni, macam saya sebut tadi, apa kehendak kita? Kita boleh tengok dunia internet, buka handphone, kita tengok rumah orang punya hebat. Hotel satu malam 300-400 ribu pun ada. Kita tengok gambar boleh aku. Tengok orang handsome ke, tengok wanita cantik ke, tengok gambar boleh lah. Tengok tempat mahal, kita kata hebat, mereka ni duit ambil mana. Tengok makanan yang sedap, mahal. Allah kata dalam syurga, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka itu apa saja yang mereka nak. Ma tashtahi anfusuhum. Apa saja yang nafsu mereka nak. Bukan saja apa yang kita nak, kerana kehendak kita ini juga ada limitation dia. Pasal kita nak setakat yang kita, katalah kita nak satu benda tu, wanita ke, lelaki ke, harta ke, setakat yang kita pernah bayangkan. Kita kata kita nak banyak tu. Allah kata waladaina mazid. Kami tambah lebih lagi. Hang punya limit kehendak tu tak cukup lagi tu. Ada lagi yang lebih atas pada tu. Sebab tu bila kita baca dalam Quran, kita makan. Orang naik kereta, bawa kereta, saya pun kadang-kadang agak pergi sampai Penang, nak pergi makan nasi kandar. Siap air tu, kena telefon dulu kan. Cari member kena pergi dulu, ambil meja, order nasi. Sejam setengah pergi makan nasi. Sepinggannya 15 minit habis. Sedap pun, antara lidah tang ni ya, telan ke bawah ni rasa tak ada dah. Lepas tu boleh makan, tengok lauk banyak lagi, oh kenyang lah. Pijau tadi. Syurga tak ada limitation. Kok makan-makan kenyang tak boleh makan dah, dah tak ada. Letih. Kita pergi merata jauh, bayar tiket mahal, pergi melawat negeri cantik, pusing-pusing. Tambah yang tua-tua kadang-kadang pergi rombongan, bila tua ada duit sikit sebagai orang, tengok apa dia? Tengok cantik tapi letih je dah. Sampai ke terbang, pusing pergi tengok, naik bas ke, naik kereta, letih. Boleh tengok tempat orang sambil letih. Ada tempat yang tak letih, ada tempat yang dia pergi belah hujung petang sikit, dia letih. Dalam syurga Allah kata la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum bimukhrajin. Dalam syurga mereka tak ada letih, tak ada pula dikeluarkan. Segala kecantikan syurga, wanita syurga, lelaki syurga, makanan syurga, nikmat syurga, dia nikmati saja, tak ada pun dia letih. Hatta suami isteri, orang lelaki dan wanita, macam mana cantik isterinya pun, hebat suaminya pun, hubungan seks antara mereka ada limit dia. Syurga tidak ada. Syurga tidak ada. Inilah tawaran Allah. Sebab tu Allah kata wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi khabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh,
Sesungguhnya bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihat. Setiap kali diberikan kepada mereka rezeki, mereka kata, ni macam dulu. Contoh, ahli syurga, dia ni kaki durian. Contohlah, dalam dunia ni suka makan durian kot, suka makan harum manis kot. Ingatan dia masih ada, dia masuk dalam syurga. Apa yang kau nak, wahai hamba-Ku? Ya Allah, aku nak durian. Contohlah, Allah bagi durian. Wa utubihi mutasyabiha, diberi kepadanya apa yang sama dengan durian di dunia. Sama saja, nampak saja sama, rasanya tak sama, kerana ingatan dia, kerana permohonan dia. Dia minta benda yang diingat. Dia ingat durian, Allah bagi. Tentu durian syurga tak sama macam durian dunia. Tentu harum manis syurga tak sama macam dunia. Tentu wanita syurga tak sama macam wanita dunia. Dari segi kenikmatan, kehebatan, kelazatan. Lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Bagi mereka isteri-isteri yang suci bersih, dan mereka di dalamnya kekal. Panjang lagi tuan-tuan. Nak simpulnya apa untuk diri saya dan tuan-tuan? Dunia ini letih. Apapun kita miliki terhad. Syurga ialah satu harapan untuk kita hidup berjuang di dunia ini. Apapun bencana dan kesusahan yang kita hadapi dalam dunia ini, kesemuanya enteng jika penyudahnya adalah syurga. Apapun gelaran, nama dan pemberian yang kita ada dalam dunia ini, semuanya tidak bermakna jika kita tidak memasuki syurga, dan penghujungnya adalah neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan awwab yang balik padanya, yang jaga hukum hakamnya, yang sentiasa bertaubat kepadanya, dan dimasukkan kita dalam syurga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.